dulu. Kami keluar sini. Control. Sudah ada ke? Dekat Facebook dah ada. Okey, alhamdulillah. Alright. Ini saya nak share. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi perkongsian kita. So untuk yang dah ada boleh bagi feedback kalau boleh dengar dengan baik perkongsian saya melalui technical system yang kita dah set up setakat ni. Kalau semua everything okay, kita boleh start insyaAllah. Alright. So dah ada beberapa yang dah start join in online, boleh feedback sikit, bagi tahu kalau boleh dengar dengan baik, boleh ya? Okey. So, insyaAllah kita akan mulakan sekarang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Sorry? Slide aja lah, tak lagi. Oh ya, yeah? Okey. Alright, tak apa. So, saya skip sekejap. Kita settlekan technical sikit. So, saya cuba gerakkan slide saya kalau boleh nampak. Boleh nampak. Dekat sini dia delay. Suara bergema, ada orang kata suara bergema. Kejap kita start technical. Okey, alright. Ni dah on dah boleh? Dah on. Oh, so sekarang kita pakai laptop punya ni lah. Okey, alright. So boleh dengar suara saya dengan baik yang sudah mengikuti di online. Bergema lagi ke tak? Nampak suara bergema. Hebat tu, dia boleh nampak suara bergema. Macam mana tu? Okey. Alright, dia kalau bergema tapi still boleh dapat still boleh dengar, tak ada masalah. Bergema, okey. Ada kata bergema. Cuba buka pintu. Mungkin kalau buka pintu dia tak bergema sangat. Okey, tak apa. Kita try dulu sort out kita punya technical dulu. Dan baru kita start the process. InsyaAllah. Apa kita get kita punya technical team untuk bantu kita. Okey, settle.
Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh feedback pula, kita dah adjust sedikit mic. Tengok kalau ada perubahan. Kalau tak ada perubahan, kita hadap aje lah. Ada beza tak bila kita dah set up sikit ni? Dari segi suara? Komen sikit. Okay, alright. Alhamdulillah, settle dah. Ingat tak settle tadi? Okay, sekali lagi lah kita start dari semula macam tadilah. Kita abaikan beberapa minit awal iklan dari itu. Biasalah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya petang-petang ni. And so, Khamis petang kita nak ambil sedikit masa untuk berkongsi. Cuma hari ini kita menggunakan platform FB Live dengan tajaan lah kita kira tajaan International Islamic University Medical Specialist Center IIUMSC yang terletak di Kuantan di bawah UIA, Private Wing of UIA. So saya Dr. Rozani Nizam Zakaria, pakar psikiatri dan pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kampus Kuantan. Hari ini saya akan berkongsi melalui platform FB Live IIUMSC hari ini untuk berkongsi tentang satu lagi topik kesihatan mental, tapi secara khusus kita akan membincangkan tentang ADHD. Okay, so biasa mungkin siapa yang rajin dengar perkongsian saya, siapa yang pernah beli buku saya ataupun mengikuti perkembangan di social media, banyak orang sebut tentang ADHD. So hari ini saya nak dedicate specific time ni untuk kita berbincang tentang ADHD itu supaya kita tahu apa dia sebenarnya ADHD. So audience yang ada hari ini mungkin pelbagai, mungkin ada ibu bapa, mungkin ada yang terlibat dengan kanak-kanak dari segi mungkin cikgu sekolah ke, cikgu tadika ke, ataupun mungkin general public yang nak tahu tentang ilmu berkaitan dengan ADHD ni. And jadi apa yang saya nak kongsi hari ini, sebelum kita mulakan, saya nak bagi sedikit disclaimer. Dia adalah bersifat perkongsian umum. Okay? So, bukan niat saya lepas kita cerita tentang ADHD ni, semua orang screen anak masing-masing dan semua orang kata, anak aku pun ADHD, anakku pun ADHD. That is not the intention of the sharing session hari ini. So, sharing session hari ini bukan untuk kita gantikan penilaian profesional dan untuk kita semua jadi pemeriksa kepada kanak-kanak yang ada di sekitar kita untuk kita self-diagnose mereka. Tapi the point of today's discussion adalah untuk kita belajar, untuk kita mengetahui secara umum apa itu ADHD supaya kita boleh memahami ADHD dari perspektif yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang saintifik berkenaan ADHD. Sekiranya daripada perkongsian saya ini, anda start terfikir, macam apa yang Dr. Nizam cerita tu berkait dengan anak saya, berkait dengan anak murid saya, berkait dengan diri saya, berkait dengan adik-beradik saya. So, apa yang anda perlu buat adalah dapatkan penilaian profesional. Okay, nanti kita akan cerita tentang penilaian. Tapi that is kita punya prinsip perbincangan kita hari ini. Okay, so insyaAllah. So, saya pun follow di Facebook di sini sebab saya kongsikan dalam platform Facebook page saya juga. So, sekiranya ada sebarang persoalan, boleh type di ruangan komen. And so, mungkin kalau ada soalan yang relate dengan apa yang saya kongsikan, saya jawab terus. Kalau tak, kita spare some time dekat hujung untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. So, bila kita bercakap tentang ADHD, kita akan fokuskan perbincangan kita pada petang ini kepada ADHD yang berlaku kepada kanak-kanak. So, ADHD ni spektrumnya luas, sebahagiannya menjangkaui usia dewasa, tapi kita tak akan berkongsi tentang ADHD di kalangan dewasa dalam ruang ini. Kita akan fokus kepada ADHD yang berlaku pada kanak-kanak pada fasa perkembangan kanak-kanak. Alright. So, semuanya bermula dengan kita faham bahawa anak-anak dia berkembang. Itu kerja dia. Berkembang secara semua aspek. So, berkembang secara fizikal, berkembang secara kognitif, berkembang secara emosi. Itu tugas hakiki mereka. Tak ada gaji, tapi itu kerja mereka. Mereka ditugaskan atas muka bumi ini bila lahir untuk berkembang. Dan kita as a parents, kita ada dua kerja. Kerja kita adalah pertama, facilitate perkembangan mereka ini, iaitu kita bantu untuk mereka berkembang. Dan kita cukupkan bekalan-bekalan yang diperlukan untuk mereka berkembang. Yang kedua, untuk kita monitor dan untuk kita perhatikan perkembangan aspek perkembangan mereka supaya kita tahu di mana ruang yang kita boleh bantu. Itu dua tugas hakiki kita sebagai ibu bapa dan juga sebagai mereka yang terlibat dengan kanak-kanak. So, cikgu pun relate dengan isu perkembangan anak to some extent. Sebab perkembangan ni ada setengah-setengah saintis, dia kata dia berlaku sampai umur
20, 21, 22, 23, 24, perkembangan otak kanak-kanak tu still berlaku pada fasa itu. Okay, so kalau kita tengok Al-Quran pun dalam surah As-Sajdah ayat 32, Allah sebut benda yang sama, iaitu tentang penyempurnaan kejadian manusia, di mana daripada tidak ada, Allah tiupkan roh, ada, daripada situ dia start kurniakan development after development, pendengaran, penglihatan, dan yang akhir sekali al-afidah ataupun akal fikiran. Dan what's interesting adalah, saya selalu kongsi benda ni, siapa baca buku saya pun saya highlight benda yang sama. Stages yang Allah sebut dalam Al-Quran ini, dia sama dengan apa yang kita akan jumpa bila kita study tentang perkembangan janin, embryology. So inilah juga stages yang berlaku dalam otak kanak-kanak, otak janin sewaktu mereka membesar. So dia start dengan sensory system, pendengaran, penglihatan. So bila dah complete, baru perkembangan akal fikiran ataupun kognitif itu berlaku. So itu dia punya stages dia. Tapi bila saintis yang melihat aspek perkembangan kanak-kanak, dia categorize perkembangan ini dalam 3 aspek yang utama. Alright. So aspek yang pertama, aspek biologi, aspek yang kedua, aspek kognitif, aspek yang ketiga, aspek socio-emotional. So setiap fasa hidup kanak-kanak daripada mula lahir, fasa preschool, fasa sekolah rendah, sekolah menengah, remaja, tiga proses ni akan berkembang. Cuma dia ada dia punya stages, dia punya fasa-fasa dia. So apa fasa-fasa ni? So of course fasa fizikal atau biologi ni kita semua tahulah. So berat badan, ukur lilit kepala, ketinggian, BMI. So ini termasuk dalam perkembangan fizikal. Kedua, perkembangan kognitif. Kognitif pun selalunya kita boleh relate, iaitu perkembangan anak dari aspek akal dia. So boleh baca, kenal huruf, kenal warna, kenal mak ayah, boleh bercakap, boleh follow proses pembelajaran di sekolah, boleh buat aktiviti, boleh bersukan. So ini semua adalah domain ataupun task-task dalam domain kognitif. Alright. Okay. So yang kedua adalah domain itu tadi domain kognitif. Yang ketiga, domain yang kita panggil sebagai socio-emotional domain atau perkembangan dari aspek sosial dan juga daripada aspek emosi. So perkembangan socio-emotional ni dia ada banyak. So antaranya adalah regulation of emotion, kemampuan anak untuk regulate emotion, regulate emosi, mood dia, dan juga kemampuan anak untuk berhubung, so connected dengan orang lain. So eye contact, bermain, faham perasaan orang lain, berkongsi. So semua ini fasa-fasa dalam perkembangan sosial dan emosional. So kenapa kita cerita tentang perkembangan ini? ADHD adalah kita panggil masalah, kecelaruan, gangguan, penyakit, apa pun label yang kita nak guna yang berkait dengan aspek perkembangan. Alright. So kalau kanak-kanak datang kepada psikiatris dan datang kepada bidang kesihatan mental, datang ke klinik psikiatri, biasanya masalah dia datang dalam masalahnya datang dalam 4 domain. Okay? So domain yang pertama adalah masalah dari aspek perkembangan. So anak tak bercakap, anak tak boleh berjalan, anak tak ada eye contact, ada problem dengan sosial. So itu masalah dari segi perkembangan. Kedua, masalah dari segi pelajaran ataupun akademik ataupun kognitif. So cikgu suruh refer anak kepada doktor sebab anak dah darjah 3, darjah 4, masih tak boleh baca, tak boleh menulis, ataupun anak tidak boleh urus diri, anak umur 10 tahun tapi perangai macam 4 tahun, 5 tahun. So ini aspek perkembangan kognitif atau akademik. Ketiga, masalah dari aspek emosi, masalah daripada aspek mood, dan masalah dari aspek psikologi, contohnya anak murung, anak anxious, anak jadi takut, anak ada alami trauma dan sebagainya. Ataupun aspek yang keempat adalah aspek dari masalah dari sudut tingkah laku. So mungkin anak terlibat dengan masalah-masalah sosial ataupun anak tak nak pergi sekolah dan sebagainya. So ini pun antara masalah yang membawa kepada seseorang kanak-kanak itu dirujuk kepada doktor bahagian psikiatri ataupun bahagian kesihatan mental. So bila anak dirujuk kepada bahagian kami, apa yang kita lakukan adalah pertama, evaluate perkembangan anak. Dan sebab ada kalanya isu-isu yang berlaku ni, tak kira emosi, tingkah laku, akademik, dia sebenarnya masalah yang berlaku akibat komplikasi isu perkembangan. Saya ambil satu contoh.
Dan anak membesar dengan baik secara fizikal, badan macam budak umur 7 tahun, 8 tahun, macam budak-budak kelas yang lain. Tiba-tiba dekat sekolah, cikgu kata anak ni dia tak boleh belajar, tak boleh ikut arahan, tak boleh duduk dekat kerusi dia, budak lain semua beratur, dia tak boleh nak beratur, budak lain ikut aktiviti, duduk dalam kumpulan, membunting dan sebagainya, tapi dia pergi cucuk kawan sana, cucuk kawan sini, pergi panjat meja, ataupun ambil barang cikgu, keluar dari kelas, pergi toilet, tak balik-balik, rupanya dia pergi tawaf sekolah. Jadi, secara umum nampak seperti gejala ataupun gangguan tingkah laku. Jadi kalau orang salah faham atau tidak memahami aspek perkembangan anak-anak, semungkin orang akan dengan cepat melabel, oh ni anak degil, mak ayah tak ajar, dulu dekat mungkin tak pernah pergi sekolah, jadi dekat rumah dia boleh buat suka hati dia, jadi dekat sekolah pun dia ingat suka hati. So kadang-kadang ini mengakibatkan sesetengah anak itu sama ada dihukum ataupun diabaikan, ataupun dengan lebih teruk mungkin sampai drop sekolah. Maksudnya mak ayah pun kata, oh betul lah doktor, saya rasa anak saya ni memang ditakdirkan untuk tak pergi sekolah lah, dia memang tak minat belajar lah, so jomlah ikut saya pergi kebun getah ke, pergi mancing ikan ke. So akhir tu anaknya ketinggalan. Tapi tanpa kita sedari, ada kemungkinan apa yang berlaku tu sebenarnya adalah gejala ataupun tanda-tanda yang menunjukkan anak ada masalah dari segi perkembangan. So penting untuk kita memahami bahawa anak-anak dia unik. Okay? Masalah yang berlaku pada anak-anak tidak seperti dewasa. Kalau dewasa, kita boleh bercerita. Kita sakit jantung, kita cakap rasa berat dekat dada, rasa kebas tangan, rasa sesak nafas. Jadi kita boleh terus straight pergi kecemasan, kita bagi tahu sakit dekat sini. Jadi doktor terus assess dan terus buat penilaian, oh rupanya sakit jantung. Berbeza dengan kanak-kanak, bergantung kepada perkembangannya, ada ketika masalah yang berlaku pada anak tidak boleh diekspres secara nyata. Jadi biasanya masalah itu akan terjelma dengan tingkah laku. Jadi jangan kita ambil mudah perubahan tingkah laku anak-anak atau kita lamsamkan semua masalah tingkah laku anak-anak dengan kita kata ini perangai. Okay? So penting untuk kita faham bahawa masalah ataupun gangguan tingkah laku pada anak-anak itu berkemungkinan sebenarnya adalah petanda bahawa dia ada masalah dari aspek perkembangan. Jadi kita sebagai parents, kerja kita adalah untuk bawa anak untuk penilaian, untuk pastikan anak dapat penilaian yang betul supaya kita boleh tahu apa sebenarnya masalah yang berlaku dan supaya kita boleh bantu anak dari aspek yang dia sebenarnya bermasalah. So instead of kita lamsamkan dia dalam kategori perangai ataupun masalah. Alright, so setakat ni okey, boleh follow dengan jelas, ada masalah? Dan ada yang komen suara bergetar sikit, echo sikit. Okey, ini yang terbaik yang kita boleh dapatkan secara teknikalnya. And yang penting message tu dapat, and mungkin tak sesedap Aina Abdul ke, tak sesedap Ernie Zakri ke suara saya, tapi yang penting message tu dapatlah ya. Alright, so kita continue, kita carry on kalau tak ada masalah. Jadi kalau datang jumpa doktor, bila kita bawa anak untuk cucuk 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 12 bulan, ataupun kita bawa anak untuk masalah-masalah kesihatan lain, antara benda yang doktor yang terlibat dengan kanak-kanak mesti perhatikan pada anak-anak adalah isu perkembangan. Sebab kita kena faham, bukan semua parents educated. Dan kita ada berjuta parents kat luar sana, 30 orang je yang join hari ni. So bukan semua orang ada maklumat yang lengkap berkenaan perkembangan anak-anak. Kadang-kadang mak ayah educated tapi dia tak educated, dia tidak didedahkan aspek perkembangan anak-anak, jadi mungkin terlepas pandang juga. Jadi mereka yang terlibat dengan kanak-kanak mesti ada ilmu ini, sama ada doctors ataupun guru-guru tadika, guru-guru taska, guru-guru PDK, guru-guru kemas, guru-guru pasti. Dan saya syarankan untuk ada ilmu ini. Jadi kena kongsi lah kan, supaya kalaupun cikgu-cikgu petang ni tak dapat nak join sebab mengajar kelas tak habis lagi, and so mungkin kemudian dia boleh follow perkongsian saya ini, at least dapat sebahagian ilmu. So bila kita nak perhati anak-anak tu, apa aspek yang kita nak perhatikan? So ada 4 aspek perkembangan yang kritikal untuk kita perhatikan kepada anak-anak. Pertama, dari segi bahasa, language. And sebab speech delay ataupun kelewatan bertutur pada anak adalah antara early warning signs ataupun tanda-tanda awal masalah perkembangan yang ketara, yang lazim.
sama ada dari kategori autism ke, masalah pembelajaran ke, masalah ADHD ke, sebahagian besar mereka bermula dengan gejala lambat bertutur. Okey, Puan Armiza Anwar tanya apa signifikan perbezaan antara autism dan ADHD. Kejap lagi saya cerita. Itu pertuturan bahasa. Kalau zaman-zaman dulu-dulu, mungkin zaman saya membesar dulu, zaman mak ayah kita membesar, selalu orang kata kalau lambat cakap ni, Allah dia lambat berat mulut tu. Ataupun sebab kecil-kecil dulu tengok cermin ni, ataupun mak dia ada benda makan tak dapat masa mengandung. And so orang kata tak apalah, nanti dia pandailah cakap tu. Tapi pada fasa ini kita dah tak boleh gunakan persepsi sedemikian semata-mata. Sebab kita dah ada sistem kesihatan yang lebih baik, maka kita kena start cakna tentang perkembangan anak-anak. So kalau anak lambat bercakap, so simple aja kalau mak ayah nak tahu antara dia punya, kita kata basic rules dia. So 1 tahun anak sepatutnya boleh throw perkataan-perkataan yang relate dengan kehidupan seharian, sekurang-kurangnya dalam satu ayat ada satu perkataan. Nak, tak nak, mama, susu, maksudnya dia boleh sebut satu-satu perkataan untuk dia nakkan sesuatu dalam social communication. So tak kira kalau dia nyanyi, so menyanyi ni dia tak kira. Kadang-kadang ada anak autism yang mak ayah kata, dia bercakap doktor, bercakap macam mana? Dia nyanyi lagu Didi and Friend, dia nyanyi lagu Boy Boy, tapi bila berkomunikasi tak boleh. So kita nak pertuturan komunikasi. Contohnya nak, tak nak, susu, makan, coklat. So bila dia boleh terus satu perkataan, so maksudnya basic 1 tahun dia settle. 2 tahun, by the end of 2 years, dia sepatutnya boleh bentuk struktur ayat yang ada sekurang-kurangnya 2 perkataan. Nak susu, Umi punya, nak tidur, so 2 perkataan. Adik punya, so 2 perkataan. So by the time 3 tahun, dia dah boleh sebut ayat yang ada 3 perkataan. Tak nak susu, nak ikut babah, tak nak makan nasi, so 3 perkataan. So 4 tahun, dia sepatutnya boleh gabungkan 2 ayat. Jadi dia dah start guna perkataan-perkataan, kata-kata penghubung. Okay, so ini secara umum language development. Yang kedua, perkembangan dari aspek social emotional dan behavior. So social emotional behavior ni kita boleh tengok antara tanda aras kasar dia adalah pertama kontak mata. Bila kita pandang panggil, dia dah start tahu. By the time dia umur 18 bulan, dia sepatutnya tahu kalau nama dia Nuha, kita panggil Nuha, dia pandang. Dia tahu Nuha tu adalah diri dia. Ataupun bila kita panggil, mai sini, ataupun hulur tangan, ataupun babai, dia dah start react. By the time umur dia 18 bulan. So maksudnya dia dah start ada social connection dengan orang lain. So kontak mata, so emotional connectivity. Alright. Dan yang ketiga, melalui cara dia bermain. And so kanak-kanak bermain ni dia ada fasa dia. Okay, so fasa pertama dia main sorang-sorang. Kita panggil solitary play. So 12 bulan ke 18 bulan dia sepatutnya boleh main sendiri, mainan dia. Okay, so 18 bulan ke 24 bulan, 36 bulan dia dah boleh masuk belajar bermain paralel. Maksudnya dia main sebelah-sebelah budak lain. Okay, budak ni main, dia pun main juga. So masing-masing main permainan sendiri tapi dia boleh duduk sebelah main sama-sama. Ataupun main dengan kita. Kita main mainan kita, dia main mainan dia. So dia boleh duduk parallel play kita panggil. And so lepas tu dia dah ada sharing play ataupun reciprocal play bila dia dah boleh kongsi. And so yang ni masuk 2 tahun ke 3 tahun. So semua ni ada stages dia. So yang ni kena perhati. Kalau anak masuk umur 5 tahun, 6 tahun tapi masih duduk dalam dunia dia sorang-sorang, tak boleh nak berkongsi, tak minat dengan budak lain, orang budak lain datang pun dia tak ada interest. So itu mungkin petanda-petanda awal autism. So ini antara benda-benda yang kita kena tahu. Yang ketiga, gross motor. And so gross motor ni bermaksud pergerakan yang melibatkan otot-otot besar. So contohnya berdiri, melompat, angkat satu kaki, meniti. So ini pergerakan kasar. Okey, yang kedua yang keempat fine motor skill ataupun pergerakan motor halus. So motor halus adalah pergerakan-pergerakan yang melibatkan otot-otot kecil. And contohnya pegang objek dengan 2 jari ataupun pegang makanan dengan 2 jari, suapkan makanan dalam mulut,
zip baju. So ini cuma contoh-contoh fine motor skill. Menggunting. So semua ni ada dia punya fasa-fasa ataupun stages dia. So ini yang kita kena perhatikan. So kita kena tahu some ideas dan apa yang normal, apa yang tak normal. So antara dia punya checkpoint dia adalah pertama bila kita pergi bawa check up, jumpa doktor. Yang kedua, bila kita bawa anak, sekiranya anak kita tak sihat, and so kita bawa jumpa doktor, so kena juga throw in assessment ni, sekiranya ada isu. Contohnya anak demam, umur 5 tahun, mak ayah datang bawa jumpa klinik dukung. So doktor kena tanyalah, kenapa anak berdukung, anak tak boleh berjalan ke? And so kalau kita tak ambil tahu, mungkin kita miss. Rupanya dah 5 tahun still tak boleh berjalan. So kalau kita tak tahu perkembangan tersebut, mungkin kita buat ambil endah tak endah sahaja, dan akhirnya anak dapat masalah yang terlalu lewat untuk kita bantu. Kita tak masuk lagi cerita ADHD ni, kita cerita umum tentang perkembangan anak-anak. Alright. So, daripada situ ada beberapa checkpoint yang kita kena yang kita biasanya dapat mengenal pasti masalah anak-anak. Tadi saya cerita dari segi health system, maksudnya kita bawa anak untuk check up, tapi dalam masa yang sama ada beberapa checkpoint lain yang juga boleh menjadi mata dan telinga kita dalam menentukan anak ni okey tak okey dari segi perkembangan. So, yang pertama, situasi di rumah, apa yang berlaku di rumah. Jadi apa yang mak, ayah, adik-beradik perhatikan, dia menjadi antara indikator awal untuk kita tahu anak ada masalah atau tidak ada masalah. Yang kedua, pusat asuhan, tadika, rumah pengasuh dan sebagainya. So ini pun sebenarnya critical points. Sebab tu saya banyak jumpa kes-kes yang dirujuk kepada klinik saya. Bermula concern tu adalah tak tahulah doktor, cikgu yang kat sekolah beritahu suruh bawa anak saya. Dia kata anak dia sekian. So ada ibu bapa yang cakna, dia respon dengan baik dengan cikgu punya concern dan dibawa anak untuk assessment. Tapi ada juga berlaku masalah. Contohnya, ada juga guru-guru yang sama ada tak tahu anak ada masalah sebab tak kenal pasti tanda-tanda tersebut, ataupun sebab segan ataupun takut nak pergi tahu mak ayah, jadi dia simpan. Jadi mak ayah kata, tak tahulah doktor, 4-5 tahun dia duduk kat tadika, tak pernah pun cikgu cakap apa-apa. Bila masuk sekolah rendah, baru cikgu kata anak dia sekian. Dan ataupun ada juga kes-kes yang berlaku, cikgu bagi tahu tapi mak ayah tak nak percaya, kata cikgu buat-buat cerita dan sebagainya. So ini antara benda-benda yang kita kena ambil maklum, kerana pada fasa ini kita kena faham bahawa semua pihak terlibat dengan penjagaan anak-anak kita. Dan sudah tentu bila anak dah masuk fasa sekolah, another important checkpoint adalah pihak sekolah sendiri akan terlibat sebagai mata dan telinga kita untuk memerhatikan anak-anak. Sebab ada aspek perkembangan anak-anak yang mungkin kita terlepas pandang di rumah. Dan contohnya, kalau anak ada masalah dari segi membaca, menulis contohnya. So kalau kita dekat rumah tak ada buat assessment, tak tengok anak, tak duduk dengan anak, so mungkin kita tak tahu pun. Tapi cikgu ni lah yang boleh bagi feedback kepada kita. Ataupun contoh anak tu dia seorang je, kat rumah dia je ada. So kita ada anak tunggal contohnya. So kita mungkin tak boleh nak comment so much on anak kita punya pergaulan, anak kita punya social. Tapi bila di sekolah, cikgu boleh kenal pasti. Sebab cikgu kata, anak awak ni makan seorang, lepas tu dekat kelas tak boleh nak relate dengan budak-budak lain. Budak-budak lain selalu kata susah nak berkawan dengan dia sebab dia tak nak berkawan dengan budak lain. And so daripada situ baru kita dapat feedback, information berkenaan dengan sosial anak-anak. So daripada situ kita perlu, kalau betul ada masalah, kita kena bawa anak kita untuk penilaian. So penilaian ni, kalau kanak-kanak biasanya dia melalui klinik kesihatan. So daripada klinik kesihatan, mereka akan buat saringan awal. Sekiranya saringan awal itu menunjukkan anak ada masalah perkembangan, maka anak-anak akan dirujuk. So secara umum, ada 3 kepakaran yang terlibat secara langsung dengan penilaian perkembangan anak-anak. Pertama, pakar kanak-kanak. So ada juga sekolah ataupun klinik yang akan rujuk anak-anak ini kepada pakar kanak-kanak, pakar pediatrik kita panggil. So ini satu pathway. Alright. Pathway yang kedua adalah pakar psikiatri ataupun pakar kesihatan mental, pun antara pintu yang membolehkan anak dinilai. Dan ada satu pintu ketiga, pintu yang kita panggil sebagai pintu psikologis. So psikologis ni ada banyak. Ada salah satu psikologis yang deal dengan kanak-kanak adalah developmental psychologist, ataupun clinical psychologist pun to some extent terlibat dengan penilaian kanak-kanak. So ini 3 area, 3 kepakaran yang akan terlibat dengan penilaian kanak-kanak. Dan tadi ada seorang pendengar kita dari Indonesia. So terima kasih yang mendengar jauh daripada Indonesia, tanya tentang spesialis apa yang perlu
dilibatkan untuk bantu anak-anak yang ada masalah autis ataupun ADHD. So itu jawapan saya. Okey, kita sambung. So daripada situ, biasanya bila kita assess perkembangan anak-anak, kita akan kenal pasti 3 area utama yang selalunya bermasalah pada anak-anak yang ada masalah perkembangan. So dari segi diagnosa ataupun dari segi diagnosis. Diagnosis itu maksudnya label masalah anak tersebut ada 3 kategori utama. Pertama, kategori autism. Kedua, kategori ADHD. Yang ketiga, kategori masalah pembelajaran ataupun intellectual disability ataupun learning disability. Now, 3 ni dia ada dia sebenarnya merangkumi area yang berbeza dari segi perkembangan. Tapi ada sebahagian gejala dia tu dia overlap. Sebab tu saya buat bulat-bulat ni untuk kita faham. Walaupun dia different entity, tapi ada setengah gejala dia tu overlapping antara satu sama lain. So, autism, gejala utama dia adalah defisit ataupun kekurangan dari aspek komunikasi, sosial dan tingkah laku. So 3. So komunikasi, sosial dan tingkah laku. Kita tak akan cerita tentang autism hari ini, kita akan fokus kepada ADHD. Yang kedua, ADHD. Dan ADHD ni fokus dia lebih kepada 2 aspek, kognitif dan tingkah laku. So apa masalah kognitif dan tingkah laku dalam ADHD? Nanti kita akan cerita tentang gejala-gejala ADHD. Yang ketiga adalah masalah dari segi intellectual. So, kita panggil intellectual disability. So intellectual disability dia ada 2 domain dia ataupun 2 area dia. Yang pertama dari segi intelek ataupun kemampuan berfikir, dan yang ketiga kemampuan mengurus diri ataupun kemampuan kendiri ataupun adaptive function of anak-anak. So ini yang kita kategorikan sebagai intellectual disability. Okay? Alright. So, macam mana doktor decide anak ni ada autism, anak ni ada ADHD, anak ni ada intellectual disability ataupun anak ni ada 2-2, 3-3. So, ini proses dia. Okay? So, proses dia, yang pertama, doktor akan, bila datang jumpa doktor, dia ada aspek penilaian history ataupun sejarah anak-anak, kemudian pemeriksaan, yang ketiga, uji kaji yang berkaitan untuk menilai isu yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. So, apa area yang kita akan tengok? Yang pertama, aspek dari segi kesihatan. Dan sebab ada setengah penyakit perkembangan berlaku disebabkan anak ada masalah kesihatan dan lain. Contohnya, yang paling lazim, anak yang ada cerebral palsy, anak yang ada Down syndrome contohnya. So, mereka akan dalam masa yang sama, selain ada masalah kesihatan, dia akan ada juga masalah perkembangan. So, kalau ada masalah medical ni kita kena tahu. Yang kedua, sejarah perkembangan dia. So daripada mak mengandung, sebelum mengandung lagi pun, masa mengandung, masa melahirkan, anak hari-hari awal kelahiran anak, sampailah anak umur tu. So dia datang umur 7 tahun, sampailah 7 tahun, so doktor akan cek satu-satu. So masa mengandung, macam mana kesihatan mak, masa lahir, berapa kilo, masa setahun yang pertama ada masalah kesihatan tak, ada any problem ke tak. Okey, saya iklan dulu saja untuk pintu je. Alright. Okey. So itu developmental ataupun perkembangan. Yang ketiga, aspek family history, sejarah keluarga. Pun yang ni pun kita nak tahu kan, sebab sebahagian besar masalah perkembangan anak-anak berkait dengan sejarah keluarga, genetik, sejarah keturunan. Yang keempat, social history. Maksudnya macam mana anak tu membesar, mak ayah macam mana, tempat tinggal macam mana, adik-beradik macam mana, sekolah di mana. So ini pun aspek yang kita nak tahu. Yang keempat, aspek pembelajaran dia, bila dia start kenal huruf, menulis, membaca. Yang keenam, doktor pun ada masalah perkembangan ni. Nombor pun dah tak berapa nak ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Nombor yang keenam adalah kita akan beri soal selidik kepada ibu bapa. Yang mana dalam soal selidik itu ada objective assessment. So kita akan tengoklah. Dan maksud selain secara verbal, kita akan juga dapatkan maklumat dari ibu bapa. Ibu bapa kena score, kena bagi
rate kepada ciri-ciri tertentu yang kita akan tanya. Contohnya, kalau nak screen for ADHD, ada specific questionnaire dan kita akan suruh mak, ayah ataupun penjaga ataupun guru untuk bagi tahu. Contoh soalan, adakah anak boleh duduk diam untuk tempoh 5 minit sekurang-kurangnya sewaktu proses pembelajaran contohnya. So mak, ayah, cikgu ni akan bagi rate. Langsung tak boleh, kadang-kadang boleh, tidak ada masalah, so dia akan rate. So itu maksud assessment daripada questionnaires. So ada juga setengah keadaan kita akan rujuk anak untuk buat IQ assessment ataupun penilaian intellectual dia. Dan terutama dalam kes-kes yang melibatkan masalah perkembangan intelektual. Dan ada juga kes-kes yang kita perlu lakukan uji kaji tertentu. Dan contohnya, kalau ada gejala-gejala lain yang berkait yang mungkin menandakan anak ni ada masalah genetik tertentu. Contoh, anak ada lambat perkembangan, tak boleh berjalan, tak boleh bertutur, tak boleh urus diri, dalam masa yang sama ada masalah jantung. So kita nak tahu kod ada genetic problem, sindrom-sindrom tertentu yang anak ada, dan ada kalanya kita rujuk anak ini kepada bahagian genetics untuk buat ujian-ujian tertentu bagi mengesahkan diagnosa anak. So bila semua information ni ada, barulah kita buat assessment ataupun conclusion kepada diagnosis anak tersebut, dan daripada situ kita plan management untuk anak. So ini proses yang berlaku sekiranya anda bawa anak anda untuk penilaian, bertemu dengan doktor sekiranya anak ada masalah perkembangan dan masalah dari aspek perkembangan. Okay, so far boleh follow feedback sikit. Kalau dah lost ke, doktor saya dah terpengsan ke, banyak sangat information ke, just comment dekat situ. At least saya boleh tahu kan. Kalau tak, saya ingat saya cakap seorang-seorang juga sini. Okay, alright. So kita carry on, kita teruskan kita punya, kalau tak ada masalah kita teruskan. So baru kita masuk, tadi tu introduction, mukadimah kepada introduction. Ini baru masuk introduction. So kita nak kenal hari ini salah satu kecelaruan perkembangan ataupun developmental problem di kalangan anak-anak yang kita panggil sebagai ADHD. So ADHD ni nama ringkasan bagi nama penuh dia dalam sudut beranak adalah Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, ataupun masalah perkembangan, masalah hyperaktif dan masalah tumpuan. So slide ni daripada teaching material medical student. Okay, so information yang ada bagus, saya kongsikan untuk kita manfaatkan bersama. So ada banyak jenis masalah perkembangan, dan ADHD, autism dan intellectual ni antara yang utama, yang lazim, yang common berlaku. So dia boleh berlaku dalam anggaran sekitar 3.9% ataupun bahasa mudahnya 4% daripada kanak-kanak dalam lingkungan umur 5 ke 15 tahun. Alright, so dia boleh berlaku pada mana-mana usia, tapi dalam kajian yang kajian epidemiologi melihat prevalence ataupun kelaziman penyakit ADHD di kalangan kanak-kanak umur 5 hingga 15 tahun, dan kita jumpa peratusannya anggaran dalam 4%. So maksudnya kalau sekolah tu darjah 1 dia ada 100 orang, so kita akan dapat kena pasti 4 orang mesti ada gejala-gejala yang kita sebut sebagai ADHD. So ini daripada kajian di Malaysia. Kalau kajian di luar negara, ada setengahnya lebih tinggi prevalence-nya. So ada yang kata setinggi 1 dalam setiap 30 orang. So maksudnya dalam setiap kelas, kalau 30 orang mesti ada 1 yang memenuhi kriteria penyakit yang kita panggil sebagai ADHD. Dan secara lazimnya, sejarah menunjukkan ADHD ni lebih lazim berlaku di kalangan kanak-kanak lelaki berbanding kanak-kanak dalam kategori perempuan. Okay, so lelaki lebih banyak daripada perempuan dengan nisbah, dan ada kajian yang kata 2-1. So setiap 2 kanak-kanak yang ada ADHD ada seorang perempuan, 2 lelaki, seorang perempuan. Tapi ada kajian yang menunjukkan di setengah tempat, setengah populasi yang tertentu, dia punya rate tu boleh setinggi 9 kepada 1. So maksudnya 9 lelaki yang ADHD baru jumpa seorang yang perempuan yang ADHD. Dan saya punya pengalaman, saya punya clinical experience, majority yang berjumpa dengan saya dalam klinik neurodevelopmental saya memang yang datang daripada kategori kanak-kanak lelaki. So dalam 4-5
lelaki pasien saya seorang, perempuan 4-5. Kalau satu hari klinik saya ada 5 orang, so 4 pesakit saya lelaki, seorang perempuan. So itu rate yang kita nampak secara klinikal lah. Okay, alright. So saya cerita dulu apa dia punya gejala-gejala dia, dan kemudian saya akan kongsikan dan apa dia punya etiologi ataupun punca. Baru senyap sikit, tadi bunyi aircon kuat sangat. So ADHD ada 3 domain yang utama. Okay, domain ni maksudnya dia punya sub kategori simptom dia. So domain yang pertama adalah inattention ataupun kegagalan untuk ataupun kesukaran untuk memberi penumpuan, inattention. So attention tu fokus, inattention tidak boleh memberi tumpuan. And so gejala dia, okay, so inattention tu kategori besar dia. Apa gejala dia? Contoh, anak susah untuk fokus kepada satu tugasan. So bila buat satu kerja, dia mudah distracted, and baru buat satu line dia dah start distracted dengan bunyi tu, distracted dengan aktiviti tu, terus nak buat tu. So dia ada difficulty untuk sustain focus. Okay, so kadang-kadang ada orang kata semua anak macam tu doktor, dan semua budak-budak kalau kita tengoklah mana yang boleh duduk fokus pagi-pagi sampai ke petang. Betul. Dan sebab tu kita ada kriteria tertentu untuk kita tahu sama ada kesukaran untuk penumpuan anak-anak itu adakah normal pada usia dia atau tidak. Okay, now secara umum kalau kita nak tahulah normal ke tak normal anak kita fokus, dan kita nak tahu tempoh yang sepatutnya anak boleh fokus adalah umur dia darab 1 ke 1.5. Okay, umur dia darab 1 ke 1.5. Maksudnya apa? So kalau kita ada anak umur setahun, so kalau anak boleh fokus buat satu tugasan tanpa distracted, tanpa terganggu selama 1 minit ke 1 minit setengah, maksudnya dia masih lagi dalam range normal. Kalau anak tu umur 2 tahun, sepatutnya dia boleh fokus 2 minit ke 1.15, maksudnya 3 minit. So 2 ke 3 minit. Kalau anak tu umur 10 tahun, so sepatutnya dia boleh fokus buat satu tugasan untuk tempoh 10 ke 15 minit. So ini gambaran umum. Sebab tu kalau kita dewasa, bila kita buat kerja, meeting, so kalau kita umur kita 20, so pasti kita boleh fokus sejam setengah meeting. So that is normal. Tapi kalau kita dah umur 20 tahun, tapi kita boleh fokus 5 minit je, lepas tu kita dah start wander off, maksudnya kita punya penumpuan tu pun tidak normal. Alright, so ini yang kita perlu tahu. Suara bergaung doktor, suara bergema. Alright, saya pun tak boleh nak buat apa dah. Satu bilik ni memang bergema. So sekejap. Perlu cari bilik yang ada langsir. Bila ada langsir dia ni sikit, dia tak apa. Okay, alright, tak apa macam saya sebut. You all bukan nak bagi saya punya markah vokal kan, asal boleh dengar je. Alright, so itu inattention, itu satu. Yang kedua, hyperactivity. So hyperactivity maksudnya dia terlalu aktif dan tidak boleh mengawal tingkah laku dia. Yang ketiga, impulsif. So impulsif bermaksud bahasa mudah dia melulu, iaitu dia sukar untuk kontrol tingkah laku dia. So maksudnya kalau dalam bahasa mudah macam tak ada break. Kalau dia nak buat, dia buat sahaja. Okay, so apa maksud inattention, hyperactivity, impulsivity ni? Kita tengok satu-satu sekejap lagi ya. Alright. So secara mudah ADHD kita bahagikan kepada 2 kategori utama. Pertama, inattention. Yang kedua, hyperactive dan impulsive. Dua-dua ni dia duduk dalam domain yang sama. So, inattentive dia relates dengan cognitive process, iaitu kemampuan untuk mengendalikan dia punya apa yang ada dalam fikiran dia. Fokus, apa yang dia dapat, proses, so cognitive aspect. Hyperactive impulsivity dia domain tingkah laku. So, domain regulation ataupun pengawalan terhadap tingkah laku. So, ni 2 aspek yang
terkesan bila anak-anak ada ADHD. So apa contoh gejala-gejala inattentive? Pertama, kegagalan untuk beri tumpuan. Dan kedua, gagal ataupun sukar untuk fokus kepada arahan yang diberikan. Yang ketiga, mudah terganggu dengan rangsangan yang ada di sekeliling. Contohnya, ada kanak-kanak yang ada ADHD, disebut pada saya, doktor, saya memang tak boleh fokus dekat kelas. Kalau saya duduk dekat kelas, pokok-pokok yang bergoyang dekat luar tu pun pada saya sangat mengganggu. Dan sampai dia rasa dia perlu toleh dan perhatikan daun-daun yang beralun, bergoncang, bergoyang dekat luar daripada kelas. So, pada pandangan kita, dia macam tak respect cikgu, tak nak fokus, tak bersemangat belajar, tak nak bersungguh dengan pelajaran. Tapi pada anak yang ada ADHD, ini masalah yang dia alami. So, otak kita ni ada set of system yang antara fungsinya adalah untuk filter rangsangan. Contoh, kalau tuan-tuan dengar saya tengah live ni, contohnya ada orang mungkin dia tengah live, dia dengar live saya ni sambil dia bawa kereta, contohnya. Jadi orang yang ada fokus yang baik, dia boleh dengar sambil dalam masa yang sama pandang depan, tengok kereta di belakang dan tengok anak yang duduk di belakang. So semua ni input datang serentak, tapi otak dia susun. Tengok ni dulu, tengok ni kemudian. Tengok ni sekejap, tengok ni sebulan. So dia punya attention, dia punya fungsi otak mengendalikan fokus ni berjalan dengan baik. Tapi anak yang ada ADHD, sistem memproses rangsangan yang pelbagai ni, dia impact, ada masalah. So sebab itu, apa yang berlaku, dia jadi kacau bilau. Dan dalam kepala dia tu, kenapa ada ni, kenapa ni pula, nak tengok ni pula. Jadi manifestasi luarnya adalah tak boleh fokus dia ni, kejap nak buat tu, kejap nak buat ni. Tapi sebenarnya hakikatnya dalam otak dia itu yang berlaku. Jadi bila dia susah fokus, antara manifestasinya juga adalah anak akan mengelak untuk buat tugasan-tugasan yang memerlukan dia fokus. Dan itu yang kita nampak kadang-kadang ada cikgu kata anak puan ni ada masalah lah, dia tak berapa minat nak belajar. Kalau kita buat sukan, kita buat aktiviti melompat, menari, dia suka. Tapi bila kena baca, duduk, buat iqra', baca ABC, reading 1, reading 2, dia start menggeliat lah, dia start guling lah, dia kata dia lapar lah. And so sebenarnya ada kalanya masalah yang berlaku adalah anak ada inattention. Yang seterusnya, yang kelima adalah disebabkan cognitive ability anak ni terganggu. Antara yang juga akan terkesan adalah daya ingatan anak. Dan so, setengah ibu bapa dia kata, bila saya ajar doktor, hari ni dia dapat dah, tambah ni macam ni, pinjam dekat atas. Besok tu, bila saya buat kerja dengan dia, seolah-olah dia tak pernah belajar benda ni. Dan baca iqra', dah dapat dah. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U. Besoknya, nganga balik, seolah-olah tak pernah belajar. So, itu yang berlaku di kalangan anak-anak yang ada ADHD. So, kita nampak anak macam tak minat ataupun setengah-setengah tu lebih teruk. Dia level anak bebal lah, tak pandai lah, tak nak ikut lah, tak nak ni lah. So, kita pun start naik angin lah, kata, tengok TV nak, main-main nak semua. Tapi bila baca tak ingat. Padahal kadang-kadang setengah anak tu memang genuinely have problem dengan dia punya working memory. Working memory ni maksudnya apa? Kalau puan-puan, tuan-tuan biasa buat aktiviti yang banyak task. Contohnya kalau puan-puan masak. Bila kita masak, kita punya working memory berjalan dengan normal. Sebab apa? Sebab kita tahu potong bawang, hidup api, masukkan bawang. So, sambil tunggu bawang ni ditumis sebelum dia garing, tukar warna, kita dah dapat agak. Ada masa dah lebih kurang 1 minit lagi. So, sementara tu kita basuh sayur. Masa kita basuh sayur, kepala kita masih lagi ada memori bawang tengah duduk dalam minyak. So, lagi 1 minit aku kena balik to that task. So, ini working memory. So, maksudnya ingatan-ingatan yang berlegar dalam otak kita, dia bukan benda yang kita kena hafal, kita kena ingat. Tapi dia ada dekat situ sebab kita tengah buat.
Tapi pada anak yang ada ADHD, dia ada problem dengan working memory. So, ingatan dia ni tidak disusun dengan normal, menyebabkan kalau anak-anak yang ada ADHD ni masak lah, dia tak masak lah, of course anak-anak. Tapi kalau sekiranya dia masak, memang aktiviti tu akan jadi haru biru. Sebab apa? Working memory dia problem. So, sebab tu, kalau masa tengah belajar, anak-anak yang ada ADHD ni, dia akan ada trouble. Sebab apa? Belajar ni perlukan banyak working memory. Contoh, cikgu kata, okey, salin depan ni, tulis dekat situ, isi tempat kosong, lepas tu bila dah siap, hantar dekat cikgu, lepas tu ambil buku dekat depan ni, tulis balik semula dekat sini, ambil. So, dia ada banyak task-task yang layer after layer after layer. So, kalau anak ada attention problem, working memory problem, so anak akan rasa benda ni seolah-olah, walaupun pada kita simple, alah belajar je lah, cikgu kan ajar susah sangat, belajar ABC 1+1=2. Tapi pada anak yang ada ADHD, dia akan rasa benda tu sangat-sangat mencabar, sangat-sangat susah. Alright, so sebab tu penting untuk kita faham bahawa ADHD ni is an illness yang require help. And it is not as simple as hantar anak pergi camp motivasi, hantar anak pergi belikan buku cara belajar dekat anak, pergi hantar anak tuition, settle masalah. So ADHD is a real problem yang require help. Okay, so aspek kedua adalah aspek apa yang kita panggil sebagai hyperactivity dan impulsivity. And so hyperactivity, impulsivity ni akan digejalai oleh apa? So dia akan nampak melalui tingkah laku anak-anak. So apa contoh tingkah laku? Pertama, fidgetiness. Fidgetiness ni apa? Dia tak boleh duduk diam. Macam Dr. Nizam lah, kejap nak buka pintu, kejap tutup pintu. So dia fidgety. Fidgety maksudnya apa? Kalau dia duduk tu, dia kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam tu, kejap naik ni. So kalau cikgu, dia boleh perhati. Kan? Kalau perhimpunan, tengok. Kalau anak yang tipikal, biasanya boleh beratur, tunggu. Tapi kalau anak yang dia ADHD, dia macam ulat. And so sebenarnya dia betul benda yang real. And patient saya yang ADHD, dia cakap dekat saya, doktor, I feel like there's worm inside my body. And dia kata macam ada ulat doktor dalam badan saya ni. Dan itu yang kita akan describe. Kalau datang kat klinik saya, kita akan nampak lah, tak duduk diam. Kejap duduk situ, main sinki saya, main laptop saya, dia duduk dekat saya punya kerusi. So that is hyperactivity. So they frequently leave seats, running around, and setengah-setengah buku dia describe anak yang ada ADHD ni macam mesin. Bateri tak habis-habis. And so they always on the go. And dia kata, saya tengok pun penat doktor, tapi dia tak penat-penat. And malam tidur lewat, pagi siang tak tidur, tapi dia punya energy itu macam tak habis-habis. So that is a classical example of hyperactivity. So impulsivity pula tadi kita sebut apa? Melulu. So melulu ni boleh nampak dalam bentuk macam mana? So anak ni banyak cakap, and dia macam tak boleh control. And so dia nak mencelah, dia mencelah. Dia nak ambil. So dia ada difficulty in waiting. Contohnya, kadang-kadang antara soalan saya untuk saya screen anak-anak ADHD ni adalah, boleh tak dia sabar? Contohnya kalau kita beratur, dia nak aiskrim, tapi ada 30 orang lain depan kita, boleh tak dia tunggu? Ke dia memang akan ngamuk, guling-guling sebab dia tak boleh nak menunggu? Dan ataupun kalau kita kata, boleh pergi main, tapi tolong siapkan dulu ni, boleh tak dia tunggu untuk tempoh yang kita spesifikkan kepada dia? So dalam bahasa mudahnya, anak-anak ni seolah-olah macam tak ada break. Okay. So now, yang ni adalah symptoms atau gejala. Macam mana yang kita klasifikasikan gejala ini sebagai ADHD? Sekiranya, pertama, gejala ini berterusan lebih daripada 6 bulan. So kalau ada masa-masa dia, dan ada ketika-ketika, contohnya dia jadi excited sangat doktor kalau balik rumah nenek dia. Sebab apa? Rupanya sebab dia duduk rumah flat. Kat rumah nenek tu lah baru ada tanah. Jadi kita tak kira lah tu sebagai ADHD sebab dia hanya episodik, ada masa-masanya. Tapi kalau gejala yang kita kategorikan sebagai ADHD ni, dia akan berterusan. Yang kedua, gejala ni mesti mula sebelum usia 7 tahun. So typical age yang kita akan nampak adalah umur 5, 6, 7. So ini typical permulaan onset umur di mana kita akan start nampak gejala-gejala ADHD ni. Alright, so kalau umur 1 tahun, umur 2 tahun, berlari-lari, tak boleh duduk diam, so kita tak panggil ADHD. Dan sebab itu typical pada usia tersebut. Tapi bila anak umur 5, 6, 7, biasanya dia akan berlari, melompat ni pada tempat yang kena dengan situasi. Tapi kalau ADHD, biasanya dia disregard this. Okay. Yang kedua,
dia berlaku pada setting yang berbeza. And so kalau dia macam tu, kat rumah je. Kalau pergi tempat rumah orang, dia behave. Ataupun kat rumah je dia aktif. Dapat report pada cikgu, cikgu kata, okey je dekat sekolah, baik duduk diam. Mungkin faktor yang menyumbang kepada anak aktif adalah anak ni dia biasa dekat rumah dia. Tapi dekat tempat lain dia tak biasa, maka dia boleh control. Tapi kalau anak tu ibu bapa describe macam ni lah dia doktor, dekat rumah ke, rumah mertua ke, rumah jiran ke, rumah madu ke, rumah Tok Penghulu ke, pergi sekolah ke, rumah nenek ke, pergi shopping ke, dalam mall ke, dalam kereta ke, maksudnya gejala tu is significant enough untuk kita kategoriskan dia dalam ADHD. So yang keempat, dia mesti severe enough sampai ganggu fungsi anak. Kadang-kadang kita ada juga jumpa anak-anak yang mak ayah kata aktif doktor, memang susah duduk diam. Tapi aktif dia tu functional. Contohnya dia memang hebat sport, sukan. Lepas tu dia aktif masa bila? Petang-petang main-main dengan kawan. Boleh main ke tak? Boleh main. Memang cemerlang, dia main pandai. Ataupun boleh, walaupun susah nak fokus tapi kerja siap, boleh belajar. So kita tak kategorikanlah itu sebagai ADHD. Alright, ada yang tanya tentang ubat. Nanti saya akan cerita tentang rawatan. Okey, dan yang seterusnya, gejala ni mesti bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain. Dan contoh faktor lainnya apa? Ada setengah-setengah budak ni dia ada, contohnya dia ada autism. So bila dia ada autism, disebabkan dia tak boleh cakap, jadi dia jadi tak boleh kontrol dia punya behavior. Umur 2 tahun, 3 tahun, jadi panjat sana, panjat sini. And so kalau gejala tu boleh di-explain oleh penyakit lain ataupun keadaan lain, kita tak panggil dia ADHD. So kita panggil dia autism lah, with hyperactivity. Tapi kalau memang gejala dia tu memenuhi gejala-gejala ADHD yang kita sebut tadi, maka baru kita panggil dia sebagai ADHD. Alright, kenapa ADHD berlaku? Okay, ada beberapa teori. Alright, so kalau mak ayah tanya saya, kenapa anak saya ni dapat ADHD doktor? Kenapa anak saya dapat autism ni? Selalu saya akan sebut, tidak ada gejala, tidak ada sebab yang tertentu. Tidak ada sebab yang spesifik. Sebab neurodevelopmental disorder ni, dia adalah masalah perkembangan otak anak-anak. So masalah perkembangan otak ni boleh dikontribute ataupun boleh disumbang banyak faktor. Faktor keturunan, faktor internal, faktor environment. Tapi, jadi peranan kita adalah memahami apa masalah anak dan macam mana kita perlu bantu. So punca ni dia tidak walaupun penting untuk kita tahu, tapi dia tidak mengubah apa-apa. Contoh, saya bagi satu contoh. Antara punca yang boleh menyumbang kepada ADHD adalah kelahiran pramatang. So kalau anak tu memang ada kelahiran pramatang, ada masalah masa lahir, dan anak kemudian dapat ADHD, kita nak buat apa? Okay? Kita tak boleh nak ubah dia punya kelahiran. So yang kita perlu buat adalah bantu dia punya ADHD. So pengetahuan mengenai punca tu sekadar tambahan sahaja. Alright. So apa punca-punca? So ada banyak faktor. Antara faktor yang banyak dikaji adalah tentang perubahan ataupun kecelaruan dari segi aspek perkembangan otak kanak-kanak. So otak manusia ni dia ada banyak fungsi. So salah satu fungsi dia adalah untuk fokus, untuk kawal tingkah laku, untuk kawal fokus, kawal perbuatan. Jadi ada chemical spesifik dalam otak anak ini yang berperanan untuk membantu proses ini berlaku. Okey, sekejap Glenn. Alright. Dr. Nizam asyik lift seat saja. Macam ADHD juga aja. Okey. So antara risiko ataupun faktor penyumbang yang biasa dikaji adalah pertama genetik. Yang contoh, dan ada kajian yang menunjukkan bila seorang anak tu ada ADHD, so risiko untuk ada anak lain kita panggil first degree, adik-beradik, mak ayah ataupun anak ni first degree. Maksud budak sekeliling lah, mak ayah, adik-beradik dan anak dia. So risiko untuk orang sekitar dia ni juga ada ADHD, dia 2 ke 8 kali lebih tinggi berbanding orang yang tak ada ADHD. Alright. So maksudnya bila dia ada ADHD, kita tengok ada tak di kalangan adik-beradik juga ada ADHD. Dalam mak ayah ada tak ciri-ciri ADHD. Lepas tu kalau dia dah dewasa, risiko untuk diwarisi kepada anak-anak. So ini faktor genetik kita panggil. Itu first degree.
Kemudian second degree. So second degree ni apa? Pak saudara, mak saudara, datuk, nenek, sepupu. So ini second degree. Dan pun selalunya kita akan jumpa. Mesti ada salah seorang dalam kelompok first degree atau second degree ni ada problem yang sama. So ini kita panggil genetik. Okay. So yang kedua adalah masalah sewaktu kelahiran, iaitu kelahiran pramatang, komplikasi waktu lahir, contohnya jaundice yang berpanjangan, hypoxia, kurang oksigen, lahir dengan berat yang rendah, bawah 2 kilo. Alright. Ada kajian yang tunjuk overexposure to TV juga boleh contribute kepada ADHD. Tapi ini antara kajian yang kita panggil apa? Disputable. Maknanya ada kajian kata ya, dia menyumbang, ada kajian kata tak, dia tak menyumbang. Tapi kajian lain juga menunjukkan masalah penggunaan dadah di kalangan ibu sewaktu mengandung contohnya, ataupun ibu didedahkan kepada secondary use, contoh mak ayah mak mengandung, ayah smoke ganja, amfetamin ke dan sebagainya. So ini pun boleh menyumbang. Dan satu lagi adalah maternal stress. Okay, maternal stress. Alright. Syafina Zainul dia tanya, adakah ADHD boleh improve apabila umur semakin meningkat? Okay, so yang ni kita cakap tentang prognosis, betul. So kebanyakan ADHD dia akan bermula lingkungan umur 5 tahun, and so dia akan start fasa pertama akan nampak yang ketara adalah hyperactivity. So 5, 6, 7 ni banyakkan ibu bapa akan komen, kebanyakan gejala akan revolve around hyperactive. Masuk 7, 8, 9, masuk dah sekolah rendah ni, gejala yang lebih ketara adalah inattentiveness. So mungkin mak ayah dia akan komen, dia kata, dah kurang dah doktor, yang melompat, berlari semua tu boleh dah duduk tapi tak boleh nak fokus. So itu yang berlaku. So maksudnya apa? So hyperactivity ni dia akan peak, kemudian dia akan slowly reduce, tapi inattentiveness tu selalunya dia akan berterusan lebih lama. Tapi betul, sebahagian kajian menunjukkan semakin meningkat usia, kelaziman ataupun prevalence of symptoms of ADHD ni akan berkurangan. So sama ada dia berkurangan disebabkan terapi atau dia berkurangan disebabkan maturity of the brain, dan itu antara yang menyumbang. Sebab lain individu, lain dia punya aspek yang menyumbang kepada perkembangan. Tapi betul, dan kalau kita jumpa 100 budak ADHD masa di umur 7 tahun, so masa umur 12 tahun, masa umur 20, kalau kita semak balik budak-budak ini, bukan 100% akan masih ada gejala ADHD. Sebahagian mungkin dah berkurang gejala ADHD-nya. Disebabkan apa? Disebabkan majority of problem ni occur during development. Okay? Alright. So itu soalan daripada Puan Syafina Zainul tadi. Alright, so saya nak cerita apa tadi? Itu dari segi, okay, so tanda-tanda awal. Kita tengok sikit tanda-tanda awal. Sebahagian tadi saya dah tengok, sebahagian tadi saya dah cerita. So kita bahagikan tanda-tanda awal ni kepada dua kategori. Kategori sebelum bersekolah dan kategori selepas bersekolah. And so kalau inattentiveness, antara screening kita adalah boleh tak dia fokus untuk tempoh lebih kurang 3 minit. So kalau tak boleh fokus lebih daripada 3 minit dan selalu kerap meninggalkan aktiviti di tengah jalan, lepas tu dah tak berminat dah untuk preschool, itu mungkin gejala-gejala awal. Yang kedua, kalau di sekolah rendah 7, 8, 9 tahun, and so dia punya minimum ataupun average time yang dia expected to be able to focus adalah 10 minit. Kan saya sebut tadi 1 ke 1.5. So kalau 7 tahun bermaksud 7 campur 3, 10 minit. So 7 ke 10 minit. Alright. So hyperactive, tak boleh duduk diam, akan nampak ketara preschool. Tapi kalau sekolah rendah, dia mungkin tahu dia tak boleh nak berlari, tak boleh nak melompat, nanti cikgu marah. Tapi dia rasa juga nak bergerak. Jadi dia start goyang-goyang kaki, ada setengahnya kacau-kacau kawan, setengahnya kejap-kejap nak pergi tandas, kejap-kejap nak pergi korek pensel, sebab dia rasa restless kalau tak dapat bergerak. So itu mungkin adalah gejala awal hyperactivity. Yang ketiga, impulsivity. So, impulsivity ni susah nak mendengar, tak melulu, tak kisah kalau melintas jalan tu main gedah saja. So dah 5 tahun, 6 tahun dah ajar pun still buat. So itu mungkin tanda-tanda awal. So sama jugalah dengan primary school. So ini tanda-tanda awal. Okay, alright. So macam
masalah neurodevelopmental yang lain, semua masalah neurodevelopmental di kalangan pukul 4 dah kita. Semua masalah neurodevelopmental di kalangan kanak-kanak ni dia berlaku secara spektrum. Apa maksud secara spektrum? Ada yang ringan, ada yang teruk, ada yang sederhana, ada yang teruk. And so sebab tu ada setengah-setengah tu dia ada ADHD. Tapi dia kata tak pernah bawa jumpa doktor, tapi bila dah besar okey, tak ada masalah. Bila fikir-fikir balik, oh betul lah, masa kecil dulu dia ada ADHD agaknya. Tapi kenapa dia boleh okey je? So mungkin dia duduk dalam kategori yang ringan sehingga tidak mengganggu fungsi hidup, maka dia boleh baik sendiri. Tapi ada yang datang dari kategori sederhana, teruk, yang memungkinkan dia, yang menyukarkan dia untuk improve. And so kalau tak dapat rawatan, tak dapat bantuan, tak jalani terapi, so kemungkinan besar dia akan membesar dalam keadaan bermasalah. Dan permasalahan ini dari segi apa? Tingkah laku, pelajaran, kawalan diri, emosi dan sebagainya. So ini antara apa namanya, kita panggil prognosis ataupun outcome of ADHD yang kita kena faham. Alright, so last saya nak cerita tentang rawatan. Okay, so rawatan. Now, ada orang dia sensitif bila kita sebut autism, ADHD ni sebagai penyakit, dia rasa tak setuju. Dia kata bukan penyakit doktor. Pada saya tak kisahlah kita nak label apa, tapi yang penting kita kena bersetuju mereka ini perlu dibantu. So kalau anda sensitif, rasa macam jangan sebut penyakit, tak ada masalah. As long as anda bersetuju dengan saya bahawa dia mengganggu kefungsian anak, maka dia perlu dibantu, maka itu yang penting. Alright, so bila kita nak bantu, dan kita kena ada target. Contohnya kalau orang tu sakit jantung, target kita apa? Target kita nak jantung dia berdegup secara normal dan tidak mendatangkan penyakit, dia boleh bernafas dengan molek, boleh buat kerja. So itu realistic target. And so untuk ADHD pun kita kena ada target. So apa target kita? Pertama, untuk improve simptom, gejala dia. So kalau contoh gejala hyperactive dia terlalu teruk sampai langsung tak boleh duduk atas kursi 5 minit pun, so untuk dia boleh duduk dekat kursi 5 minit waktu belajar tu, itulah target kita. So improve symptom. Kalau contoh anak kita tak kenal bahaya, melulu berlari sana berlari sini, so untuk dia kenal bahaya, boleh kontrol tingkah laku, so itulah aim untuk improve symptom. Nombor 2, improve function. So function anak-anak ni apa? Bermain, berkawan, belajar. So ini fungsi utama anak-anak. So kita nak domain aspek, 3 aspek ini boleh berlangsung dengan baik. So tadi saya sebut tentang pelajaran, sosial, dan yang kelima juga penting. So ADHD ni selain tingkah laku, selain kognitif, sebenarnya dia ada hidden symptoms. So antara hidden symptoms dia adalah emotional problem. So banyak anak-anak ADHD kadang-kadang kita tak perasan, yang kita nampak hyperaktif, suka, tapi di sebalik anak yang ada ADHD tu selalunya dia ada isu self esteem. Terutama kalau anak tu dia berumur 9, 10, 11, 12, dia dah start ada emosi dan perasaan. So kita akan boleh kenal pasti ada kalanya setengah anak yang ada ADHD ni dalam masa sama dia dapat anxiety, dia dapat depression, ada setengah-setengahnya tak nak pergi sekolah. Sebab apa? Sebab malu, sebab rasa diri dia, kalau diri dia apa namanya diri dia tak macam orang lain. So itu antara yang berlaku lah. So Puan Putri Intan Diana ada kata, ada tak doktor dah jawab belum soalan? So mungkin boleh repeat sikit soalan kat sini. Saya takut saya terlepas pandang lah. Okay, so apa management of autism ni? Pertama kita kena faham management dia datang daripada empat domain. Okay, so 4 aspek ni kena membantu untuk terapi anak-anak yang ada ADHD. Yang pertama, doktor, hospital. Yang kedua, terapis di hospital juga, kita panggil rehabilitasi. Yang ketiga, cikgu-cikgu di sekolah. Yang keempat, parents. Okay, so empat ni mesti main peranan kerana empat ni diperlukan untuk membantu anak-anak yang ada ADHD. Okay, so kalau di hospital, bantuan dia datang dalam 2 bentuk. Pertama, bantuan dalam bentuk non-pharmacological. Non-pharmacological maksud yang bukan ubat. And so ini termasuklah pertama psychoeducation, kita train parents. Yang kedua, behavior therapy. So yang kita rujuk anak dekat psikologis ataupun kita rujuk anak untuk occupational therapist. So kita nak ajar dia.
So ajar dia macam mana nak fokus, ajar dia macam mana nak boleh duduk, ajar dia ikut arahan, ajar dia faham macam mana nak regulate keinginan kehendak dia supaya dia boleh control. So ini boleh berlaku sama ada di terapi center ataupun di sekolah. Okay, sekiranya cikgu di-train untuk kawal tingkah laku anak-anak. So ini saya sebut secara umum. Okay, so yang kedua adalah bantuan daripada nanti saya go through soalan. Bantuan dalam bentuk pharmacological ataupun ubat. So kadang-kadang kalau kita bercakap tentang ubat, ada setengah ibu bapa dia rasa takut gitu. Alamak, doktor nak bagi ubat dekat anak saya. Anak saya bukan sakit mental nak bagi ubat. So ini salah faham yang kita perlu perbetulkan. Nak cerita tentang ubat ADHD sebenarnya panjang. Tapi ada banyak sumber-sumber yang anda boleh baca untuk memahami tentang peranan ubat dalam ADHD. Kalau anda pergi ke Facebook Pianis Persatuan Ibu Bapa Anak Istimewa Pahang, scroll sikit ada satu seminar oleh Dr. Nurul Amilin cerita tentang salah faham terhadap ubat di kalangan anak-anak yang ada masalah perkembangan. So boleh follow dia punya perkongsian secara detail tentang apa yang kita kena tahu. Cumanya saya nak beritahu satu bendanya. Dari sudut saintifik, sebenarnya ubat sangat berkesan untuk bantu anak mengawal simptom ataupun gejala-gejala ADHD yang ada. Dan ubat ni adalah pilihan yang bersifat saintifik dan efektif. So kalau kita secara statistically speaking, 10 anak yang ada ADHD, dan kalau kita beri rawatan dalam bentuk ubat, terutama dalam kategori yang bermasalah, maknanya dia punya symptom severe enough, 7 daripada 10 ni akan tunjuk respon yang positif. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya dia berkesan. Dia bukan sekadar seorang dua je yang baik, tapi dia berkesan, efektif. So therefore, kita kena sebut option ini kepada ibu bapa supaya ibu bapa faham. Dan sudah tentu bila ubat, dia mesti diregulate. Jadi bila doktor cerita tentang ubat, dan doktor bagi option ubat, and so betul-betul hadam, tanya doktor betul-betul supaya kita faham. Kenapa kena ambil ubat, bagaimana nak ambil ubat, apa kesan sampingan, apa yang saya perlu monitor, bila saya tahu kena stop, bila saya tahu ubat ni kena tambah, bila saya tahu ubat ni kena turun. So ini perbincangan yang mesti berlaku dengan doktor. So ini bukan ruang yang cukup untuk saya bincang secara detail tentang isu tersebut. Cuma saya nak highlight it is an option yang ibu bapa perlu faham. Okay, alright. Okay, so kebanyakan anak yang ADHD ni kita akan refer untuk terapi. And so antara terapi yang ada adalah terapi cognitive training, behavior modification, exercise therapy. So these are terapi yang ada di luar sana yang kita beri ataupun offer kepada anak-anak yang ada ADHD untuk mereka untuk bantu improve dia punya gejala. So, sebab tu ibu bapa kalau ada anak ADHD, doktor rujuk pada terapi, jangan culas, jangan kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak pergi, dia tak jadi. Okay, so dia macam analoginya, seseorang ada stroke, dia dapat stroke, dia tak boleh berjalan. So kalau kita hantar dia untuk terapi berjalan, kuatkan semula otot dia, kita hantar 2 kali setahun. Jangan expect orang yang stroke tu boleh berjalan balik. And so what will happen, otot dia akan mengeras, end up langsung tak boleh berjalan. So analogi yang sama kepada anak-anak yang ada ADHD. Part of the brain dia yang berperanan untuk fokus tidak develop dengan baik. So kita kena bantu dengan terapi supaya dia develop dengan normal, dengan dia develop dengan baik supaya tak ganggu fungsi dia. Tapi kalau kita tidak bersungguh dengan terapi, tak buat dekat rumah, tak reinforce, maka dia tak akan berlaku secara natural. Okay, so ini yang penting untuk kita buat. Ambil satu contoh mudah. Contoh kalau dalam terapi antara yang kita ajar adalah untuk anak ni kita susun regular routine untuk dia release dia punya energy. So, sebelum belajar, dia kena exercise dulu, buat aktiviti berjalan dulu, contohnya 5 ke 10 minit, dan baru dia boleh start belajar. Tapi kalau mak ayah kata, malah doktor, letih lah doktor, saya nak bawa dia pergi berjalan, saya pun balik kerja letih, penat, tak ada orang nak bawa dia pergi berjalan, kalau dia pergi berjalan seorang nanti sesat, so end up dia tak buat. Janganlah expect ada improvement in tingkah laku. And so dia mesti berjalan secara dua hala, so dua-dua main peranan. So rawatan di hospital, rawatan di terapis, rawatan di sekolah, dan apa yang kita buat di rumah. Okay, so penting untuk kita include ibu bapa. Last, saya nak kongsi beberapa sebelum saya jawab soalan 1-2 yang tinggal kat situ. Saya nak kongsi apa dia tips-tips yang kita boleh buat untuk kita
bantu anak yang hyperaktif ni belajar. Sebab ini antara concern ibu bapa. Anak saya ni boleh baca doktor, boleh menulis, tapi dia tak boleh nak fokus, tak nak duduk. So apa yang saya boleh buat? And so ini contoh-contoh saya kongsi contoh-contohnya. Kalau nak details boleh baca dalam buku saya pun ada saya kongsikan beberapa tips. Ada satu bab khas 20 tips untuk mendidik anak hyperaktif. Saya go through beberapa contoh. Yang pertama, kurangkan gangguan. So tadi kita dah tahu dah, otak anak yang ADHD ni dia tak boleh nak filter. Dia tak boleh nak filter banyak sangat skrin. Jadi, jangan jadikan kita punya rumah maksudnya kalau kita nak ajar anak yang ADHD belajar, jangan ajar dia dekat meja dapur makan sambil kita masak. Ataupun duduk ajar anak membaca depan TV sebab adik yang bawah dia nak tengok Didi and Friends. Dia tak akan jadi. Sebab apa? Sebab ransangan tu terlalu banyak. Dan sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi sekolah kita sekarang ni dia sangat banyak ransangan. Kan ada carta, gambar Perdana Menteri kat sini, gambar ABC kat sini, peribahasa kat sini, langsi lilap-lilap. Cikgu nak menang tandingan kelas tercantik. Jadi anak yang ada ADHD, benda-benda ni dia pantang. Sebab dia banyak sangat ransangan. So dia susah nak fokus. So kita kena kurangkan gangguan. So contohnya apa? Sediakan bilik belajar ataupun tempat belajar yang simple sahaja. Dan tak ada banyak sangat perhiasan, tak banyak apa, supaya anak boleh fokus. Dan kalau dalam buku saya cerita tentang tips cover. So kalau contoh ini kerja sekolah anak, so apa yang ibu bapa boleh buat adalah bila anak nak buat kerja sekolah tu, kita tutup ruangan yang tak terlibat. Tunjukkan dia bahagian yang dia perlu fokus saja. Contoh kalau Iqra' dia ada banyak line kan. So kalau anak baca Iqra', anak yang ada ADHD ni, kita kena tutup bahagian yang tak berkenaan, tunjukkan kat dia bahagian yang dia perlu baca saja. So itu contoh kita tolong buat filter. Sebab otak dia tak boleh filter dengan baik, kita tolong filterkan. Okay, so kurangkan gangguan. So kalau dekat kelas, anak yang hyperaktif, jangan letak dia dekat tepi kelas, jangan letak tepi akuarium, jangan letak dalam akuarium. So kena letak dia dekat tempat yang dia boleh direct dengan apa yang dia sepatutnya fokus. Okay, yang kedua, wujudkan rutin yang konsisten. So dia tahu. Dan contohnya rutin yang konsisten, so hari Sabtu nak ajar anak. So bangun pukul 7. Lepas tu bawa anak-anak pusing taman kat keliling rumah 15 minit. Lepas tu lepas sarapan baru start belajar. So fokus, so rutin dia tu structured. Sebab anak yang ada ADHD, dia tak boleh ada free flow. Dia tak boleh okay nak buat apa buatlah. Sepun dia pun melompat sana-sana, tiba-tiba okey dah simpan, jom kita baca buku. Dia tak akan jadi. That's not how ADHD brain works. Dia tak boleh letak break macam tu sahaja. Alright. Yang ketiga, gunakan buddy system. Buddy system ni kan saya kata anak ni dia punya working memory dia problem. So working memory ni akan bagi tahu kita dah lepas basuh sayur ni nanti tolong potong bawang. Itu working memory kita. So sebab brain dia tak boleh function in such way, so kita kena wujudkan external system yang akan remind anak ni. And so contohnya, sebab tu kadang-kadang ada parents dia kata, kalau saya ajar one to one boleh doktor, tapi kat sekolah dia tak boleh. And sebab apa? Sebab dekat sekolah kita jadi buddy dia. Kita tolong jadi working memory dia. Okey, garis kat sini. Okey, dah boleh tu, dah siap garis tu, nak buat apa? Ingat tak? Jadi dia ada constant reminder. Tapi kalau dia dibiarkan, satu kelas ada 40 orang, dia duduk kat belakang sekali. So memang dia akan lost. Memang dia akan lost. Okay? So beri ruang gerakan. Jadi saya dah cerita dah kan. So kalau anak ADHD, saya selalu cakap dekat cikgu, bagi dia padang papan hitam, bagi dia buang sampah, bagi dia pergi tandas in between subjects. Jangan marah dia. Dia perlu bergerak. And so kalau kita marah anak yang ADHD ni untuk bergerak, samalah macam kita marah Lee Chong Wei main badminton. Tak boleh lah. Itu dia punya nature dia. Okay? Sediakan anak dengan proses transisi ni semua ni boleh baca lah. Ni satu lagi yang penting. Anak yang ada ADHD ni, dia tak boleh fikir panjang. Contohnya kalau kita cakap kan, abang buat kerja sekolah, minggu depan dah nak exam. Abang buat sekolah, abang dah darjah 6, nanti UPSR. Dia tak boleh relate. Sebab apa? UPSR, minggu depan nak exam tu dia jauh. And so anak ADHD ni dia kena ada constant reward. Contohnya apa? Okey, kalau abang nak main, abang kena siapkan satu muka dulu. So dia punya motivation untuk siapkan satu muka ni adalah lepas ni dia boleh pergi main. Ataupun kalau abang mengaji setengah muka ni, Umi bagi main game 5 minit. Kalau penuh siap satu muka, Umi bagi 15 minit.
So dia mesti ada reward yang almost immediate. And so benda-benda macam ni penting untuk kita faham sebab that's how brain of ADHD works. Okey, apa lagi contoh-contoh lain? Ajar mereka konsep note taking. Kalau anak yang dah besar sikit ADHD ni, kita ajar dia, contohnya kalau anak yang tipikal dia boleh ingat, oh hari Rabu co-curriculum, oh besok cikgu suruh buat bawa gunting, oh besok cikgu suruh bawa buku nota sains. Sebab dia punya working memory dia normal dan dia boleh store information tu dalam dia punya short term memory. Tapi untuk ada anak ADHD, benda ni berlaku secara difficult, challenging. And so kalau dia tak boleh ingat dalam ni, kita ajar dia untuk ingat guna nota. Okay, so bagi dia buku kecil, cakap dengan dia, bila ingat, tulis ataupun buat checklist. And contohnya, macam kalau anak saya, dia selalu ada problem dengan selalu tertinggal kopiah, tertinggal kerja sekolah, tertinggal buku, semua tu. So kita kena tulis and reminder. And sebelum balik, check. Sebelum balik sekolah, check bekal dah bawa balik belum, kasut sekolah bawa balik belum, kopiah bawa balik belum. And so dia ada constant reminder. Okay. Satu lagi example, and kalau siapa baca buku saya ada cerita tentang konsep jam pasir. So konsep jam pasir ni adalah konsep kita externalizekan time. So anak yang ada ADHD biasanya dia ada difficulty in understanding concept of time. Contohnya kalau kita cakap dekat anak yang tipikal, okay, abang buat kerja sekolah dulu setengah jam, lepas tu nanti baru kita keluar. So anak yang tipikal ni dia boleh ada gambaran setengah jam tu lama mana. Okay, tapi kalau anak yang ada ADHD, dia ada problem untuk gambarkan setengah jam tu lama mana. So therefore dia akan rasa benda tu sama ada terlalu lama ataupun dia rasa okay dah, jom, kenapa tak pergi lagi ni? Dan padahal kita bagi tahu dah setengah jam. So itu problem yang anak yang ada ADHD ada. So kita kena bantu dia apa? Externalize. Contohnya kalau dengan anak saya, apa saya buat? Bila dia buat kerja sekolah tu, and saya buat alarm. Okay, saya buat timer guna phone. Kita ambil phone kita buka timer dalam phone kita tu, and so kita cakap, okay, abang siapkan line ni 2 minit. So kalau dia dah sampai 2 minit, maknanya abang cuba buat sebelum dia berbunyi 2 minit. Jadi dia akan rasa ada external motivation untuk dibuat cepat. And kalau tak, memang buat satu baris, tu duduk menung, tu bau pensel, betul ni, tu bau buat satu baris. Lepas tu tahu-tahu dah 10 minit, setengah baris pun tak siap. So kita kena externalizekan timing. Okay, alright. So itu antara contoh-contoh lah. And so saya tak go through semua. And so these are information yang anda boleh dapatkan. Nanti saya share tips ni dalam Facebook saya untuk just a reminder. Kalau yang tak beli buku saya lah. Okay, so ada juga information ataupun practical tips yang ada ni yang sebenarnya kita boleh buat di sekolah. So cikgu-cikgu kalau ada yang join discussion kita ni boleh implement benda-benda ni di sekolah. Okay, alright. So itu sahaja dari segi perkongsian saya tentang ADHD. Saya tengok sikit soalan-soalan kat sini kalau ada lah. So Puan Amiza Anwar tanya, what about diet? Does sugar contribute to hyperactivity? Okay, so banyak kajian initially support the idea that gula akan buat anak jadi hyperactive. But later on, newer study bagi tahu it's not the gula sebenarnya yang menyebabkan anak hyperactive, tetapi food additive ataupun colouring dalam makanan. So itu sebenarnya yang buat anak jadi lebih aktif. Okay, tapi walaupun macam tu, kita kena betul juga kita punya mindset. Walaupun saya kata sugar tu tak contribute to hyperactivity, tapi janganlah pukul 10 malam kita bagi anak kita minum Pepsi, minum sugary drinks, minum Coke, minum Milo tabur, minum dinosaur. And so itu akan buat anak ada banyak kalori pun dia akan jadi bertenaga. Tapi sugar itself tu does not contribute to ADHD lah. Alright, so Puan Puteri Intan Diana Azhar, anak raja mana ni? Dia kata klien saya, okey, OT kot ni. So Puan Puteri kata klien umur 9-11 tahun, based on observation, prior to inattention impulsivity isunya. Possible tak untuk ADHD? Okay, so untuk DSM-5, dia ada dua specifier. So sama ada anak tu predominantly hyperactive atau predominantly inattentive. So betul ada anak yang tak ada hyperactivity yang ketara, tapi inattentiveness tu yang lebih ketara. Pun kita boleh diagnose sebagai ADHD. Alright. Type 1, type 3 ADHD tak ada. Kita guna
specifier tadi, lepas tu mild, moderate, severe, itu sahaja. Okey, adakah anak ADHD boleh bersekolah di aliran perdana sementara menunggu pengesahan dari doktor? Okey, now sekolah dia bukan isu diagnosis. Okey, ni ibu bapa kena clear. Boleh aliran perdana, boleh tak aliran perdana, dia bukan isu dia ada autism ke, dia tak ada autism, dia ada ADHD ke, dia ada ADHD. Boleh sekolah aliran perdana atau tak boleh sekolah aliran perdana, perlu PPKI atau tak perlu PPKI, perlu PDK atau tak perlu PDK adalah bergantung kepada kefungsian anak. Okey, so kefungsian ni apa? Kefungsian ni maksudnya anak ni boleh tak bertutur, anak ni boleh tak kawal tingkah laku, anak ni boleh tak ikut arahan, anak ni boleh tak urus diri. So ini 4 domain yang utama yang kita perlu lihat. Jadi kalau anak ada ADHD, doktor diagnose, cop, 15 doktor cop ADHD. Tetapi ADHD anak ni mild dan anak boleh bertutur, anak boleh ikut arahan, anak boleh urus tingkah laku, anak boleh ikut arahan. So anak berkemungkinan masih boleh belajar di aliran perdana. Tetapi kalau anak ada autism, anak ada ADHD, mak ayah rasa anak pandai, anak tak ada masalah. Tapi bila kita semak balik, anak tak berapa nak boleh communicate. Nak kencing pun tak boleh nak bagi tahu cikgu. Anak tak boleh ikut arahan. Cikgu suruh beratur, dia pergi menyorok dalam almari kelas. Atau anak pun tak boleh urus diri, kencing perak pun tak boleh nak bagi tahu, ataupun anak tak boleh nak ikut anak pun tak boleh nak kawal tingkah laku, buat kawan, ataupun kalau kawan bully dia tak boleh nak buat apa, maka akan jadi masalah sekiranya anak kekal dalam aliran perdana. So tak kisah anak tu autism ke, ADHD ke, intellectual disability ke, isu sekolah bergantung kepada penilaian doktor, guru dan ibu bapa terhadap tahap kefungsian anak-anak. So ini yang kita kena faham. So of course nak masuk PPKI kena ada registration. Tetapi isu yang lebih penting difahami adalah tentang penilaian kefungsian anak. Ini yang penting untuk ibu bapa faham. Okey. Macam mana nak tangani fidgetiness yang ekstrim, macam suka gigit-gigit dan kunyah bucu meja. Okey, alright. And so ini panjang cerita tapi kena belajar tentang kawalan tingkah laku atau behavioral modification. And so kalau anak pergi OT, discuss dengan OT. And apa behavioral modification yang sesuai untuk kita buat. So pertama kena kenal pasti apa punca penyebab. Yang kedua kena slowly replace the behavior dengan tingkah laku yang lain, dan jangan lupa reinforce behavior yang yang berlawanan. Maknanya kita puji dia kalau dia tak fidgety, kita bagi dia reward kalau dia boleh duduk diam dan sebagainya. So dia akan slowly replace behavior yang lama. Tapi dia punya kunci dia belajar tentang tingkah laku modifikasi tingkah laku, behavioral modification. Follow Facebook Dr. Hasna Toran. Dr. Hasna Toran banyak cerita tentang behavioral modification. So boleh follow dia punya tips-tips. Okey, jelas cikgu. Cikgu pula dah. Okey, alright. Putri Intan Diana, developmental psychologist, tanya saya buat apa, dia lagi pandai daripada saya. Alright, thank you. So, thank you for following us. Alright, ADHD boleh bersekolah di sekolah biasa tak? Saya dah jawab tadi. Diet saya dah jawab tadi. Alright, so saya rasa most of questions yang ada di sini saya sudah jawab. Okay, alright. So kita janji sampai pukul 4 je lah, 4.20 dah, sejam 20 minit dah. Alright, so thank you so much. Pesanan penaja, so session hari ini dibawa khas oleh IIUM Specialist Center, so pusat perubatan swasta yang dikendalikan oleh IIUM, terletak di Kuantan. So boleh go through Facebook IIUM SC, website dia untuk tahu lebih lanjut apa bidang-bidang kepakaran yang ada di sini. Dan macam mana nak dapatkan perkhidmatan di sini. Dan terima kasih kepada yang follow. Boleh share di Facebook anda, di wall anda, in case orang lain nak belajar kemudian siapa yang tak sempat hari ini. So itu saja daripada saya. Terima kasih so much. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Marah staff ni, lambat habis. Sudah end lah. Okay, so you have to save or delete it. If you end this video, you